Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hifzul dan bersama rakan-rakan saya yang akan membincangkan berkenaan isu status makanan halal di Malaysia. Seperti yang kita tahu, berdasarkan video yang sedang dipaparkan, itu menjadi satu perdebatan ataupun isu hangat berkenaan daging import yang masuk ke negara kita, iaitu isu daging kartel. Okey, mana tidaknya masyarakat majmuk di negara kita beragama Islam. Maka ini amat membimbangkan penduduk Islam di Malaysia. Okey, apa yang ingin saya katakan di sini ialah makanan halal ini memang diajarkan dalam agama untuk memakan makanan yang halal. Okey, saya suka untuk mengambil bukti daripada Al-Quran kerana ini akan memperkukuhkan lagi apa yang kita katakan. Apa yang saya katakan ini berdasarkan ayat Al-Quran yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik, dan janganlah engkau terpengaruh dengan hasutan syaitan, kerana syaitan itu musuh terang nyata lagi bagi kamu. Daripada surah ayat Al-Baqarah ayat 168. Berdasarkan ayat tersebut, kita sebagai manusia perlulah memakan makanan yang halal lagi baik, kerana makanan yang halal ini sudah pasti dijamin keselamatan kepada tubuh badan kita. Seperti yang kita tahu, Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurahnya Allah menyediakan pelbagai sumber makanan, dan penyayang, Allah telah menetapkan makanan-makanan yang halal. Allah ada juga sediakan makanan yang halal. Jadi mengapa kita perlu makan makanan yang haram? Makanlah makanan yang halal kerana itu baik untuk kita. Allah itu lagi Maha mengetahui. Jadi kita perlulah patuh akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai mukmin, kita perlulah mentaati segala apa yang diperintahkan olehnya. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh daripada DPH 1C. Hari ini saya ingin menceritakan tentang latar belakang isu kantor daging. Pada 2 Disember lalu, isu kantor daging didapati menggunakan dokumen palsu untuk menyedot daging import haram di Malaysia. Kes daging import haram ini daripada penyelundup dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina yang terlepas pandang oleh pihak JKIM. Pendedahan ini menyebabkan pengguna kecewa dan marah dengan pihak berkuasa, yang menyebabkan kantor daging import ini terus beroperasi sehingga ia didedahkan. JKIM didakwa gagal untuk menangani tentang isu kantor daging yang tidak halal sekiranya pihak berkuasa tidak mengambil berat tentang kantor daging yang berulang ini akan menyebabkan nama baik Malaysia akan tercemar. Mengikut kajian, Malaysia adalah tempat menjaga kebersihan makanan dan mengambil berat tentang isu halal. Oleh kerana itu, isu kantor daging import seharusnya membuka mata kerajaan untuk menstruktur semula pihak berkuasa bertanggungjawab dalam ekosistem pengurusan halal bagi daging import ini. Seterusnya, isu kantor daging yang saya dapat ialah menggunakan logo halal palsu. Kes kantor daging import ini perlu mengambil perhatian sepenuhnya, bukan sekadar bergantung kepada pensijilan halal semata-mata. Persoalannya, isu kantor daging ini diberi amanah oleh daripada beberapa agensi penguatkuasa yang terbabit dalam pengurusan produk daging halal. Tetapi ada beberapa agensi yang memecah amanah dalam pengurusan produk daging halal. Apabila isu kantor daging import berleluasa selama hampir berdekad tanpa dapat dikesan
seorang pegawai yang memegang amanah akan digantung pemegang premium import, kata Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiadi. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah mengambil perhatian tentang isu integriti dalam kalangan pegawai awam sebagai peluang memberi latihan dan seminar. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Usaid bin Aliza. Saya akan menerangkan tentang pandangan ulama berkaitan isu kartel daging ini. Pertama sekali, puji dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan mereka yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Sebagai umat Islam, syariat menetapkan supaya kita memilih makanan suci dan halal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban." Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Surah Al-Baqarah ayat 168. Menurut Ibnu Katsir dan Al-Marawi di dalam tafsir mereka, ayat ini menyatakan tentang keperluan mencari makanan yang halal dan suci, di samping tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untuk sekalian manusia. Berkenaan pengambilan makanan daripada daging haiwan sembelihan dan buruan, ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi menyebutkan suatu kaedah bahawa hukum asal bagi daging haiwan sembelihan adalah haram, melainkan dipastikan terlebih dahulu kesemua haiwan tersebut telah menepati syarat sah sembelihan yang ditetapkan oleh syarak. Berdasarkan kaedah fiqh yang telah ditetapkan oleh para ulama seperti yang disebut oleh Imam Al-Suyuti, al-aslu baqa ma kana ala ma kana. Maksudnya pada dasarnya sesuatu hukum itu kekal mengikut hukum asalnya. Namun begitu, berdasarkan isu kartel daging import yang berlaku, sekiranya pengguna sudah memakan daging yang pada asalnya diyakini halal, kemudian diragui status halalnya kerana kemungkinan dipalsukan logo halalnya, maka hukum memakan kartel daging tersebut dimaafkan kerana dilakukan bukan sengaja, berpandukan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima." Maksudnya, dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Ahzab ayat ke-5. Nama saya Muhammad Khalil Muhammad Fadil dari kelas DP1C dalam membaca saya di PH 20212632 ingin menerangkan tentang kesan ataupun impak kepada negara tentang isu daging kartel ini. Jadi kesan yang kita dapat daripada lihat daripada isu ini ialah jatuhnya imej negara Islam yang mengambil berat tentang isu halal di negara ini. Itu juga akan kehilangan kepercayaan ataupun pada sesuatu organisasi yang menguruskan import dan ekspor daging-daging kartel ini. Ia juga menyebabkan perusaha kedai ataupun market yang menjual daging-daging tersebut menghilang pelanggan ataupun kehilangan pelanggan, dan pelanggan mereka juga akan berasa ragu-ragu untuk membeli daging tersebut kepada mereka. Selain itu juga, pihak organisasi yang menguruskan tentang halal di Malaysia ini seperti JAKIM juga akan dipersoalkan bagaimana mereka boleh terlepas pandang ataupun lalai dalam isu daging kartel ini, dan ia juga akan dituduh tidak membuat kerja dengan cekap dan teliti. Jadi pelajaran yang kita dapat daripada sini ialah kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa peka dalam isu halal ini, kerana sekiranya kita makan daging yang haram ataupun daging yang tidak halal, ia akan menyebabkan kita makan makanan yang haram, dan makanan haram ini akan membuatkan pemikiran kita rosak, dan juga didik kita pun akan jauh, dan rezeki kita akan ditolak. Jadi saya harap isu daging kartel ini dapat sentiasa dibendung, dan juga pihak-pihak akan sentiasa mengambil berat tentang isu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurul Rashid dan saya akan menceritakan tentang solusi. Seperti mana yang kita tahu, daging kartel telah menjadi buah mulut masyarakat suatu ketika dahulu. Jadi saya akan memberikan beberapa solusi untuk mengelakkan isu daging kartel ini berulang lagi di Malaysia. Antara solusi yang pertama ialah dengan mensyaratkan mana-mana produk diimport mempunyai sedia halal Malaysia yang sebenar, supaya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sukar untuk menjual produk yang tidak halal dan suci di Malaysia, sekaligus dapat mengurangkan keraguan masyarakat dalam produk-produk import dari luar negara, kerana masyarakat berasa lebih selamat jika sijil halal ialah daripada sijil halal Malaysia, iaitu JAKIM. Yang kedua ialah dengan memastikan pihak yang menjual daging tidak disembelih dengan syarat-syarat yang sah mengikut ajaran Islam mengenakan hukuman atau denda yang berat atau tidak menerima sesuatu produk itu masuk ke dalam Malaysia. Perkara ini dapat menakutkan pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat memastikan perkara ini tidak berulang lagi, sekaligus dapat mengurangkan dan memasmi perkara yang sama berulang di Malaysia. Poin yang ketiga ialah memeriksa semula bahan yang telah sampai ke Malaysia dengan berhati-hati untuk menjamin kebersihan, kualiti dan kehalalan suatu produk sebelum dilepaskan kepada pengguna Islam di Malaysia. Perkara ini dapat membuatkan pengguna Islam berasa senang dan tidak berasa ragu-ragu atas kehalalan suatu produk. Perkara ini nampak seperti akan meremehkan pekerja-pekerja kerana seperti melakukan kerja sebanyak 2 kali. Tetapi dengan proses pemeriksaan kali kedua akan memastikan perkara daging kartel ini tidak akan berulang lagi. Dan poin yang terakhir ialah menghantar ejen atau pelawat ke luar negara untuk melawat pusat penyembelihan dan kawasan kilang yang memproses produk haiwan tersebut, untuk memastikan pencapaian produk dapat mencapai apa yang dimahukan oleh pengguna-pengguna Islam di Malaysia. Pelawat yang melawat tempat perkilangan hendaklah menghantar laporan kepada pihak atasan secara jujur dan tidak menerima duit rasuah. Itu adalah antara cadangan-cadangan yang diberikan untuk mengelak daripada perkara-perkara daging kartel ini berulang di Malaysia. Assalamualaikum, saya Muhammad Karim Mustaqim bin Karazi dari DPH 1C. Nombor kad matrik DPH 2021-26268 akan memberi kesimpulan daripada isu daging kartel ini. Daripada semua kenyataan yang diberi kawan-kawan saya tadi, kita dapat lihat dalam mengetahui pembekalan lebih perlu diurus dan patuh syariah baik ketika penyimpanan, pengukusan, penggudangan dan pengangkutan untuk mengelak pencampuran daging halal dan tidak halal atau pencemaran silang. Selain itu, sektor logistik halal perlu memperuntukkan fasiliti khusus seperti stor penyimpanan, pengangkutan dan pengendalian yang hanya terhad kepada produk halal untuk mengelak pencemaran silang. Cabaran dan tuntutan semasa serta gaya hidup masyarakat kini yang menggemari produk sejuk beku, makanan segera tetapi segar, serta pesanan dalam talian dan penghantaran terus membuktikan keperluan kepada syarikat logistik patuh syariah turut kembang. Di sebalik cabaran ketika dihadapi sistem rantaian bekalan halal daging mentah yang diimport, wujud beberapa peluang penambahbaikan terhadap sistem rantaian sedia ada untuk memastikan kualiti dan jaminan halal produk daging diimport tidak meragukan. Kerajaan terutama Kementerian Pertanian dan Industri Pemakanan juga perlu memainkan langkah penting mengurangkan kebergantungan bekalan daging mentah kepada sektor runcit dalam negara. Akan tetapi, cabaran yang perlu dilihat sebagai peluang keemasan untuk memegang taruh meningkatkan piawaian kualiti dan jaminan keselamatan produk makanan halal, sekaligus membuka mata dunia terhadap kesungguhan kerajaan Malaysia untuk bergerak sebagai hub halal terkemuka global. Sekian, terima kasih.